isi lagi makan. Ini boleh ke tengah lagi. Jangan malu-malu. Ini isi tengah ini, ada kosong ini, ada kosong. Ada tempat lagi. Insyaallah sebelum kita mulai sedikit peringatan untuk penentukan yang pertama kita jaga adab. Yang pertama yang duduk di hadapan ini kita minta untuk sama-sama fokus, jangan bermain, jangan lukis-lukis, jangan bercakap. Kalau beli baju kita yang dibuka kemas, zip kita ini dizipkan, jangan kita nampak selektif. Kita hadir dalam bersama ini penuh dengan adab, insyaAllah Allah akan turunkan keberkatan, insyaAllah. Kemudian kaki kita jangan kita menunjukkan ke arah bulu kita, ini perlu dijaga. Jangan bersembang. Kemudian telepon yang kita ada sila silentkan ataupun matikan kalau tidak mau diganggu, insyaAllah. Ini adalah adab-adab yang perlu kita jaga, insyaAllah. Ini sentiasa dipesan oleh guru-guru kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan rasa bersyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dihimpunkan lagi dalam satu majlis yang penuh keberkatan, majlis yang dihadiri ataupun dihimpunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir dalam majlis ilmu seperti ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Selawat dan salam kepada kita Rasulullah SAW. Banyak pengorbanan bagi kepada kita ini umatnya. Maka hendaklah dibalas cinta tersebut dengan cinta yang begitu tinggi. Perbanyakkan berselawat. Moga-moga kita ini semua mendapat syafaatnya bagi kita Rasulullah SAW. InsyaAllah sebentar lagi pengajian kita akan bermula. Ya, hadis meminta yang masih duduk di belakang ataupun berada di luar untuk kita bersegera datang duduk ke dalam manusia ini. Seandainya belum ada kitab, boleh dapatkan di meja pendaftaran ataupun kaunter, dan pastikan kita duduk dalam keadaan yang berwajib, fokus dengan perhatiannya terhadap apa yang disampaikan oleh guru kita. Majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak masjid Nurul Hikmah Bukit Padang atas penganjuran ini bekerjasama dengan Pertubuhan Pembangunan Pendidikan Islam Sabah dan beberapa NGO lagi, antaranya HAP, Darsan dan juga PPD. Tapi sebelum itu majlis meminta muslimat boleh turun ke bawah untuk bersama-sama di ruangan di bawah ini, insyaAllah. Kita izinkan atas izin pengurusan pihak masjid, insyaAllah. Pihak muslimat boleh turun di bawah ini dan duduk di bahagian belakang. Jadi pada malam ini pengajian akan bersambung, yaitu kita Al-Bahrain. Sebentar lagi guru kita yaitu Tuan Guru Bapak Sikap akan mensyarakat sambungannya. Cuma sebelum itu minta tadi kepada semua untuk segera berada duduk dalam manusia ini. Jadi pengajian ini juga akan bersambung pada esok hari, bermula pukul 8 sehinggalah pada tengah hari menjelang waktu zuhur akan tamat, dan seterusnya pada sebelah petang berbalik dan rombongan akan bertolak ataupun berlepas ke Sanakan untuk 2 hari ziarah dan dakwah di daerah Sanakan, insyaAllah. Jadi terlebih dahulu majlis dengan penuh azimnya menjemput tuan guru kita untuk mengambil tempat di hadapan ini, insyaAllah. Marilah bersama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm waftah alaina abwaaba fadlik wanshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilat. Maksudnya dan sifat ilmu. Kalau kita belajar bahasa kitab, kaedah kitab dia panggil ataf waw pada wal ilmu, waw ataf pada kata al-qudrah. Takdir kalamnya wahiyal ilmu, dan ia 7 sifat yang dinama dengan sifat ma'ani itu ialah al-ilmu, sifat ilmu. Sifat ilmu diterjemah dengan bahasa Melayu dengan kata pengetahuan, bukan mengetahui. Mengetahui itu hasil daripada ada sifat pengetahuan. Maknanya kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib beriktikad, wajib kita percaya terima di dalam hati kita kata Allah mengetahui. Mengetahui sekalian perkara. Al-muta'alliqu yang bertakluk ia ilmu bi jami'il wajibat dengan sekalian yang wajib. Semua perkara wajib, perkara tentu ada, tentu sungguh,
wal jaizat, dan sekalian yang harus. Semua perkara yang harus, perkara yang terima ada, terima tiada. Wal mustahilat, dan segala perkara yang mustahil, perkara tak terima berlaku. 3 perkara muta'allaq bagi ilmu. Dengan kata ijmal, Allah mengetahui ke semua perkara, sama ada perkara ada, perkara tak ada, dan dia tahu hukum perkara tu. Perkara yang ada itu perkara wajib ke, perkara harus ke, perkara tak ada tu perkara wajib ke, perkara harus ke, perkara mustahil ke, dia tahu ke semua. Tidak tersembunyi daripada dia sesuatu pun. Satu, itu ijma' ulama muslimin, ijma' segala firaq, semua firqah, semua kumpulan hak terbangsa kepada Islam yang mengaku kata Islam. Allah bersifat dengan ilmu, mengetahui sekalian perkara. Yang kedua, Allah mengetahui sekalian perkara itu dengan sifat ilmunya. Bukan dia mengetahui dengan zatnya, dia mengetahui dengan sifat ilmu yang ada pada dia. Sifat ilmu yang ada pada dia itulah diterjemah dengan bahasa Melayu kata pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan dia. Kalau kita terjemah dengan makna mengetahui, kira bahasa dan cara faham tak berapa faham. Sebab bunyi ayatnya Allah mengetahui dengan mengetahui. Jadi tak fahamlah. Allah mengetahui dengan mengetahui. Kalau kata Allah mengetahui dengan pengetahuan dia, dengan satu sifat, dengan sifat itulah dia mengetahui. Kalau tak ada sifat tu dia tak boleh mengetahui. Dua di sisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun di sisi Mu'tazilah, di sisi Mu'tazilah dia kata Allah mengetahui, tetapi Allah mengetahui bukan dengan sifat pengetahuan yang ada pada dia. Sifat pengetahuan tak ada, sifat qudrat berkuasa tak ada. Allah mengetahui dengan zatnya. Alimum bidzatihi, mengetahui dengan zatnya, yakni dia Allah itu zat dia tu jenis bagai mengetahui, tak payah ada sifat, dia mengetahui dengan zat dia sendiri dah, tak kena ada yang lain, tak tersebab daripada sifat yang lain. Kata alimum bidzatih. Maknanya 3 perkara hubung kait dengan sifat ilmu. Kita kena faham, kita kena percaya, kena faham 3 perkara. Satu, Allah mengetahui. Yang kedua, dia mengetahui dengan sifat ilmu, sifat pengetahuan yang ada pada dia. Yang ketiga, perkara yang dia mengetahui, namun muta'allaq bagi ilmu. Dia tahu perkara apa. Kalau kata dia kuasa perkara mungkin. Satu dalam 3 tu satu saja, iaitu perkara mungkin, perkara jaiz, hak dia kuasa. Ada pun mengetahui, dia mengetahui sekalian perkara semua, perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus, perkara mungkin, dia tahu ke semua. Bukan dia mengetahui langit bumi makhluk ni saja, dah. Dia zat dia mengetahui, sifat dia mengetahui. Dialah yang lebih mengetahui dengan zat dia, dengan sifat dia. Tak ada yang lain lebih mengetahui daripada dia. Tak ada siapa yang boleh meliputi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk mengetahuinya luah ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui perkara yang sedang berlaku, yang telah berlaku dan akan berlaku. Dan perkara yang tidak berlaku, jika berlakunya macam mana, dia tahu. Dia tahu ke semua. Tidak gaib, tidak hilang daripada Allah, walaupun sebesar zarrah. Di dalam surah Yunus Allah menerangkan ayat berapa, 61 di dalam surah Yunus, wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Wa ma ya'zubu 'an rabbik, tidak azab, tidak hilang daripada Tuhan engkau min mithqali dzarrah, oleh seberat satu dzarrah, satu debu yang terampung di antara langit dengan bumi. Debu yang kecil-kecil depan kita yang kita tak nampak tengok tu, sebiji-sebiji dia tu nama dia dzarrah. Satu zarrah itu pun tak hilang daripada Allah. Zarrah fil ardi, pada bumi, wala fis sama', dan tidak hilang satu zarrah yang duduk di langit. Tidak ada hak lebih kecil daripada zarrah, tidak ada yang lebih besar daripada zarrah, tak ada hilang. Kesemua tu ada di dalam Luh Mahfuz, ada di dalam catatan Allah, kesemuanya ada di dalam ilmu Allah. Cukuplah luah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita tak usah soal zarrah di langit, di bumi pun kita tak tahu, di depan kita pun kita tak tahu. Ada berapa zarrah, ada berapa biji ke depan kita, kita tak tahu. Sebab tu kita tidak dikatakan kita ada ilmu. Walaupun kita ada ilmu, tapi sangat-sangat sikit. Betul Allah kata wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberi akan kamu daripada ilmu illa qalila, melainkan yang sedikit saja. Allah bagi sikit saja ilmu kepada kita. Tak sampai 1%, tak sampai. Kena poin 1000 poin, lepas tu 0,00000,0 poin 1. Tulislah kosong kat depan tu, boleh 1000 biji, gambar dia poin 1 tu pun, itulah ilmu kita nya. Nisbah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hubung kait dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ini, tajuk takfir, menghukum kufur oleh salafi terhadap pembaca qasidah-qasidah, pembaca berzanji dan umpamanya. Oleh salafi dia membid'ahkan mengadakan majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buat majlis maulid adalah bid'ah di sisi mereka. Di antara yang jadi sebab bagi bid'ah, kerana di dalam bacaan maulid yang kita baca, di antaranya qasidah burdah yang dibaca, nasyid-nasyid ataupun qasidah-qasidah, panggil nasyid boleh, panggil qasidah pun boleh.
yang dibaca tu ada ayat-ayat, ada perkataan yang jadi syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam maulid berzanji ada kata-kata yang jadi syirik, ada kata-kata dusta, kata-kata bohong di dalamnya, kata mereka. Oleh itu mengadakan majlis maulid itu adalah bid'ah dalalah, bid'ah yang qabihah, yang berdosa, bahkan jadi kufur orang mengada majlis maulid. Kalau salafi ke sana, ketua dia hukum kata kufur orang mengadakan majlis maulid, sama dengan hak pusat dia, keluaran pusat dia jadi kufur. Kerana di antaranya di dalam maulid itu menyabitkan ilmu ghaib, mengetahui perkara ghaib kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menyabitkan ilmu luh mahfuz, mengetahui perkara yang ada di luh mahfuz kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mengetahui perkara ghaib ini kita maklum di dalam pelajaran basic-basic kita. Kalau kita belajar akidah basic, akidah rendah-rendah semacam kita mengajar pelajar yang baru-baru ni, tadika dan upamanya, kita mengajar kata tidak ada mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Allah sahaja yang mengetahui perkara ghaib. Tidak ada siapa yang lain pada Allah mengetahui perkara ghaib. Bahkan siapa dakwa, siapa bangsa kan mengetahui perkara ghaib kepada yang lain pada Allah, siapa dakwa kata dia tahu perkara ghaib, maka orang itu jadi kufur, kerana dia bersyirik menyekutukan Allah. Syirik pada tauhid dia ada wahdaniyah, kita belajar ada 3. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Mana ini bersyirik pada sifat, menyekutukan dengan Allah pada sifat. Sifat Allah ada sifat ilmu, dan yang lain pada Allah ada sifat ilmu yang sama dengan ilmu Allah, iaitu mengetahui perkara yang ghaib. Dan Nabi pula sebeda menguak oleh mereka. Nabi kata 5 perkara khamsun, 5 perkara la ya'lamuhunna illallah, tidak mengetahui akan 5 perkara itu melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. 5 perkara yang tidak ada siapa yang boleh mengetahui melainkan Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya iaitu mengetahuikan mafil arham, bagai yang ada di dalam rahim, yang ada di dalam kandungan, ada di dalam kandungan perempuan. Tidak ada siapa mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu dia kita hakikat yang sebenar macam mana? Betulkah dakwaan itu? Inilah hubung kait dengan ilmu. Maka bagi kita ahli sunnah wal jamaah yang betul, yang hak, yang betul ialah apa yang diterang oleh ahli sunnah wal jamaah. Bagi kita dengan dalil-dalil daripada syarak, ilmu dibahagi kepada 2. Kita orang ahli sunnah wal jamaah,
Satunya ilmu zati, ilmu yang mutlak, ilmu yang tidak bersumber daripada mana-mana sumber. Dapat ilmu zati, ilmu yang dia sendiri, yang mutlak, yang tidak terikat, tak terkait dengan mana-mana tempat, mana-mana pihak. Ilmu ini mengetahui perkara kulli dan juz'i, yang mengetahui semua perkara dengan secara ijmal, dengan secara luas dan dengan secara detail satu persatu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu begini tak boleh dibangsa kepada siapa-siapa pun daripada yang lain pada Allah. Siapa bangsa ilmu ni kepada yang lain pada Allah, itu syirik akbar, sudah jadi kufur. Maka tidak ada seorang pun daripada orang mukmin membangsakan ilmu ini kepada yang lain pada Allah. Tak ada. Tuan berzanji ke, tuan qasidah Imam Busairi ke, tak ada. Tidak bangsakan ilmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilmu yang diambil daripada Allah, nama dia ilmu yang muqayyad, ilmu aridi, ilmu majazi, nama dia boleh panggil. Dia mengetahuikan perkara itu bukan dengan dia sendiri, dengan sebab yang lain, iaitu dengan sebab Allah. Dia tahu satu-satu perkara bukan dengan ilmu dia, dia mengetahui dengan ajaran, dengan diberitahui oleh Allah. Nama dia bersifat dengan ilmu juga sebab dia mengetahui. Maka ilmu ini boleh dibangsa kepada yang lain daripada Allah. Itu sudah jadi adat, sudah jadi realiti. Dikatakan seorang itu orang alim kerana dia ada ilmu. Dan bolehkah yang lain pada Allah mengetahui perkara yang gaib? Jangan kata Rasulullah, yang lain pada Rasulullah. Jawab boleh, dengan diberitahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Rasulullah lebih lagi lah, Rasulullah mengetahui perkara yang gaib dengan diberitahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu perkara gaib, saya tahu perkara gaib, adik-adik semua tahu perkara gaib. Kalau tak tahu perkara gaib, tak jadi orang beriman. Tahu tak perkara gaib? Tahu tak kata ada syurga? Tahu tak? Tahu tak ada neraka? Tahu. Syurga neraka perkara gaib ke perkara ada depan kita? Perkara gaib. Kita tahu yang masuk syurga siapa? Orang beriman. Yang masuk neraka siapa? Orang kafir. Kita tahu, bukan kita tahu dengan ilmu kita, dengan diberitahu oleh Allah, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok nak berlaku apa? Kadang kita tahu. Sebentar lagi kita, kalau kita makan nasi, kenyang ke tak kenyang? Kenyang kita tahu. Ni tahu begitu tu maknanya tahu dengan diberitahu oleh Allah, bukan tahu zati kita. Semata kita tak tahu. Begitulah
ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita himpun dengan kata la ya'lamul ghaiba illallah, khamsun la ya'lamuhunna illallah, dengan hadis-hadis yang sahih. Begitu kena terbit natijahnya. Allah sabit di dalam hadis sahih, Rasulullah dia baca khutbah, dia ceramah kepada sahabat dia semenjak daripada pagi selepas pada subuh. Dia cerita dengan detail satu persatu perkara yang nak berlaku, sampai Rasulullah cerita orang masuk syurga, orang ni masuk neraka, satu sampai kepada waktu zuhur. Rasulullah cerita perkara yang lagi akan berlaku. Lepas zuhur dia sambung pula, sambung lagi. Sahabat kata yang ingat, yang tak ingat. Oh, muka panjang ke? Macam kita daurah ni lah. Semenjak daripada pagi tadi masuk malam ni, cuba tanya hak pagi tadi. Ada yang ingat yang ini, ada orang ni ingat potongan ni. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Itu yang sedar. Kalau ada yang tak sedar tu hak jadi wali pun ada, maha tu pakai tak ingat terus dah. Maknanya begitu Rasulullah menerangkan perkara yang gaib dengan detail. Maka adakah syirik, adakah salah Imam Busairi sebut kata Rasulullah mengetahui perkara gaib? Tak salah. Orang yang tak tahu hadis, tak faham hadis tu kata salahnya. Dia ambil dia beriman dengan satu ayat, dia tinggal ayat yang lain. Beriman dengan satu hadis, dia tinggal hadis yang lain. Itu problem salafi namanya. Dia hukum kufur dah orang lain, sedangkan dia tak tahu hakikat ilmu. Dia tidak ada ilmu. Ahli sunnah lah ahli ilmu yang sebenarnya. Faham ke tak faham? Maka itu bukankah ilmu luh mahfuz? Rasulullah tahu ketika Maryam Qibtiyah kanung anak dia nama Ibrahim di dalam kandungan. Rasulullah cerita satu persatu tentang kandungan yang ada di dalam perut Maryam isteri Rasulullah, dan dia tahu nama dia akan diletak dengan nama Ibrahim. Dia tahu lelaki. Rasulullah ada alat sound dah, semacam di hospital hari ni ke hospital dibuat dia ada boleh ke apa, dia panggil apa, alat untuk cek anak lelaki ke perempuan. Scan, katalah scan ke apa ikutlah, boleh scan. Tapi ada di sana scan kata lelaki, ibu bapa cari nama letak, bila lahir tu bit perempuan. Ada juga. Sebab dia tengok scan tu umur kecil sangat ke, ada tersalah. Tetapi Rasulullah dia ada scan ke? Ada alat scan? Tak ada. Dia tahu ma fil arham, barang yang ada di dalam rahim. Tapi dengan ilmu zati Rasulullah kah? Ilmu yang bahasa Rasulullah tu sifat dia mengetahui semua perkara gaib, bukan. Dengan diberitahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih. Sejarah yang sahih ketika perang Badar, Rasulullah tawan pak saudara dia. Tentera Rasulullah tawan pak saudara dia Abbas radhiyallahu taala anhu. Pak saudara dia perang dengan Rasulullah pada perang Badar, dia tak masuk Islam lagi. Bila kena tawan, cara nak lepas daripada tawan, kena tebus, kena ada bayaran. Bila nak ada bayaran, pak saudara dia beritahu kepada Rasulullah. Dia kata dia nak bayar macam mana, dia tak ada harta. Minta lepas percuma, begitulah dianya. Minta dengan Rasulullah, tak mau bayar. Rasulullah kata, harta kamu, ambil harta kamu yang kamu tanam di dalam bumi, itulah buat tebuhnya. Rasulullah kata Abbas buat saudara dia, demi Allah, aku tanam harta aku nak keluar perang ni, aku tanam harta aku tak bagi tahu kepada seorang pun, melainkan isteri aku saja.
Dia nak keluar perang, dia bimbang takut dia kena bunuh mati di dalam peperangan. Harta dia simpan dalam bank. Orang dulu bank dia nya iaitu bombing bank dia. Supaya selamat harta dia tidak dicuri, tidak dirampas, dia tanam dalam bumi. Maka tanam dalam bumi ni kalau tak ada siapa tahu gak nak pergi ambil pula, kena simpan di bank teruslah, cari tak jumpa lah. Tak jumpa. Maka dia tak bagi tahu malaikat isteri dia saja. Kat sini aku tanam harta aku. Mana kalau aku mati nak ambil kat sini lah. Tak ada siapa tahu. Tiba Rasulullah tahu. Itu Abbas kata, aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan selain pada Allah. Engkau Rasulullah. Masuk Islam hari itu selalu. Rasulullah tahu kat mana? Dengan dia ke? Tak. Itu ilmu yang ghaib. Ilmul ghaib yang ada bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kalau kita tengok di dalam hadis-hadis yang sahih. Itulah jadi mengherankan kita macam mana orang salafi ni dia boleh menafikan sedangkan dia dakwa mengikut Al-Quran dan Al-Hadis. Itu dalil kata dia tidak dapat bimbingan daripada Allah kerana dia melampau mencela ulama, maka dia diharamkan hidayah wal a'yadzabillah. Tak dapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Daging ulama diracunkan. Siapa makan daging ulama, orang itu kena racunlah. Wal a'yadzabillah. Sebab tu kita jangan makan daging ulama. Kita jangan mencela ulama itu, nama dia kita makan daging dia. Maka kita kena racun kerana daging ulama diracunkan. Ada racun kat dalam tu. Itu dengan cara ringkas, dengan cara pendeknya. Maknanya ilmu dibahagi kepada dua. Ilmu yang zati mutlak dan ilmu yang majazi, ilmu yang aridi. Kita boleh menyabitkan ilmu kepada yang lain pada Allah dengan makna ilmu aridi, ilmu majazi. Tak boleh kita menyabitkan ilmu kepada yang lain pada Allah, iaitu ilmu zati, ilmu yang mutlak itu. Cukup. Itulah yang sempurna, yang al-haqnya di sisi ahli sunnah dan hakikat yang sebenar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ikut ahli sunnah terang dan betul lah kita. Awal hayatu, dan yang berikutnya sifat ma'ani hayat. Hayat diterjemah dengan kata pehidup. Almarhum pada satu sifat yang Allah hidup dengan dia, bukan hidup. Kalau kitab-kitab Melayu yang sebelum daripada almarhum pada dia kata hayat mana hidup. Allah hidup dengan hidup. Jadi tak tepat cara terjemah. Allah hayyun bihayatin mawjudatin qaimatin bih. Allah hidup dengan sifat hayat yang ada pada zatnya. Allah dia hidup bukan hidup dengan oksigen, bukan hidup dengan roh, dengan nyawa. Allah hidup dengan sifat hayat. Itu makna. Sifat hayat itulah yang menghidupkan Allah. Itu makna Allah hidup dengan hayat. Kata Mu'tazilah, Allah hidup bizatihi. Allah hidup dengan zatnya, tidak ada sifat hayat. Itulah dikatakan Mu'tazilah dia menafikan sifat. Maksud Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani yang menyabitkan dia oleh kita Ahlus Sunnah. Bukan dia menafi hidup Allah, bukan dia menafi kuasa Allah, bukan dia menafi mengetahui Allah. Itu dia tak nafi. Dia menyabitkan sifat dengan makna samarah, dengan makna hujung dia. Dia menyabit Allah sifat dengan kudrat, dengan makna kuasa.
Allah bersifat dengan iradat dengan makna berkehendak. Allah bersifat dengan ilmu dengan makna mengetahui. Allah bersifat dengan hayat dengan makna hidup. Itu dia menyabit. Allah mengetahui, Allah hidup, Allah kuasa, Allah mendengar, Allah melihat. Itu dia menyabit. Dia tak nafi. Hak dia nafinya, Allah kuasa dengan sifat qudrat. Sifat qudrat hak Allah kuasa dengan dia, itu dia nafi. Sifat hayat yang Allah hidup dengan dia, hak itu dia nafi. Itu makna Mu'tazilah menafikan sifat. Adakah salah Mu'tazilah menafi sifat begitu? Itu kita ahli sunnah tak hukum sampai kepada peringkat kekufuran. Tak sampai kufur. Tak sampai kufur. Kerana apa? Kerana dalil sabit sifat ma'ani itu dalil yang zanni, bukan dalil qat'i, bukan dalil putuh. Dalil tak sampai peringkat yakin. Bukan jadi burhan, tak jadi burhan dah. Kalau ingkar hak yakin, itulah jadi kufur. Ingkar perkara hak yakin, hak tentu. Hak tentu. Ni perkara 80, 90%, 99%, itu tak jadi kufur. Yang jadi kufur ingkar perkara 100%. Wujud Allah kafirlah, kerana itu perkara yakin 100%. Sedia Allah itu kufur lah. Kekal Allah itu kufur lah kalau ingkar tu. Kuasa Allah, kalau ingkar kata Allah kuasa, Allah tak kuasa. Ya ingkar kuasa, mana Allah tak kuasa, itu kafir. Hak tu hak yakin. Allah mengetahui sekalian perkara. Siapa ingkar hak tu kafir. Allah tidak mengetahui sekalian perkara. Ataupun Allah mengetahui sekalian, Allah mengetahui tapi dia tak mengetahui dengan secara detail. Dia mengetahui secara ijmal saja, itu pun kufur. Allah mengetahui kita ada majlis ilmu malam ni di masjid kita. Allah mengetahui ada lelaki dan perempuan hadir majlis kita, tapi Allah tak tahu berapa orang mari. Ataupun Allah tahu mari 100 orang, tapi dia tak tahu siapa Muhammad ke Abdullah hadir malam ni. Dia tak tahu waktu. Dia tahu dengan secara umum, itu pun kafir. Tajuk ilmu Allah hak yakin, Allah mengetahui dengan detail, dengan kulli, dengan secara umum, dengan juz'i, dengan secara satu persatu. Kita berapa orang, nama apa hak mari malam ni, dia tahu habis. Hadir pukul berapa pun dia tahu. Hak duk celak mata pun dia tahu, hak pejam mata pun dia tahu, hak sedar pun dia tahu, hak jenera pun dia tahu, hak duk bersambar kat tepi-tepi pun dia tahu. Dia tahu semua. Tok guru hak duk menyampai ni tak tahu. Tak nampak hak duk lek sana tiang, duk tiang, belah dinding, tak tahu. Allah mengetahui semua. Bilangan air hujan turun dia tahu, berapa hujan turun dia tahu, bilangan mililiter dia berapa titik pun dia tahu. Masjid ni ada dan masjid ini beratan dia berapa tan dia tahu. Tahu habis dengan secara detail. Itu ilmu Allah. Siapa ingkar tu kafir. Orang ahli sains dia nafi. Nak boleh tahu macam mana bukit berat berapa, air laut berapa liter, nak ambil apa buat suka nak tahu, tak boleh tahu. Pasir, bumi pasir berapa biji, daun kayu ada berapa helai, nak ambil alat mana ukur nak tahu. Itu orang ahli sains. Dia pakai akal. Akal itulah kata palsu, tak boleh pakai. Itu akal yang palsu. Tak seperti akal kita ahli sunnah, akal ni wajib pakai. Di sisi kita ahli sunnah, Allah tahu pokok, Allah tahu daun kayu bagi pokok, dan Allah tahu helai dia berapa helai. Satu helai tu hak besar ada berapa, hak kecil berapa, hak besar tu berapa sentimeter, dia tahu ke semua dengan cara detail. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak dinafi oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah dia nafi sifat pengetahuan, dia tak nafi sifat mengetahui. Kena faham kat situ. Begitu juga hidup. Mu'tazilah dia tak kata Allah mati, dia kata Allah hidup. Cukup kan? Kamar dia Allah hidup dengan apa? Allah hidup dengan sifat hayat apa hidup ke, ataupun Allah hidup dengan zat dia. Itu tidak salah
Bagi dia menafikan sifat hayat yang Allah hidup dengan dia. Kerana tidak ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis dengan secara nas kata Allah hayyum bihayah. Hanya Allah kata di dalam Al-Quran Al-Hayyu, dia yang bersifat dengan hidup. Kerana dia di dalam bahasa bila kata Al-Hayyu, zat yang bersifat dengan hayat. Itu ahli sunnah faham kat situ kata ada hayat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya da'iyu al-hayah la tata'allaqu bi syai', tidak bertakluk ia dengan sesuatu pun. Dia tidak ada hubung kait dengan yang lain daripada ada dia pada zat. Dia tak ada hubung kait dengan yang lain. Jadi sifat ilmu dia ada hubung kait dengan yang lain. Dia mengetahui akan kalau wajib akan langit bumi lah mudahnya. Dia mengetahui ada hubung kait dengan langit bumi, hubung kait dengan Tuhan lain daripada Allah. Dia mengetahui Tuhan lain pada dia tak ada. Dia mengetahui. Jadi kalau hak lain tu nama dia muta'allaq bagi ilmu. Ilmu ada hubung kait dengan dia dengan makna mengetahui, itu makna ta'alluq ilmu. Ada ikatan, ada hubung kait. Itu pada istilah. Jadi kalau kita nak faham makna ta'alluq, kita faham makna lughawi, mudah makna lughah. Ta'alluq di dalam bahasa makna berikat, berkait, itu nama ta'alluq. Kita ta'liq, kita pergi gantung ikat satu perkara di satu perkara, dia panggil ta'liq. Bila kita gantung, dia ta'alluq, terikat. Terikat. Bahasa kita, standard kita berhubung kait. Kait tu bahasa Arab, hubung Melayu. Hubung tu Melayu, berhubung kait, ada ikatan, ada hubungnya. Sifat-sifat ni dia ada hubungnya. Satu, dia kena ada pada zat. Dia panggil ta'alluq. Itu bukan ta'alluq pada istilah, itu ta'alluq pada lughah. Sifat ilmu ada pada zat, sifat qudrat ada pada zat, ia hubung kait dengan zat, tak panggil ta'alluq pada istilah. Bila dia ada pada zat, dia ada hubung kait dengan hak lain daripada tu. Itu nama dia ta'alluq. Ilmu dia mengetahui perkara hak wajib, perkara mustahil, perkara harus, nama ta'alluq. Qudrat dia kuasa buat dan dia mengadakan perkara yang harus, dia menghilangkan perkara yang harus, itu ta'alluq qudrat. Adapun hayat tak ada. Dia tak ada hubung kait dengan langit, tak ada hubung kait dengan bumi, tak ada hubung kait dengan zat dia, tak ada hubung kait dengan Tuhan lain daripada Allah lain pada dia, tak ada. Itu makna la tata'allaqu bisyai', tidak bertakluk dengan suatu pun. Was-sam'u wal basar, dan sam'u dan basar. Salah satu pada sifat ma'ani yang 7 iaitu sam'u dan basar. Yang kelima, yang keenam, sam'u dan basar. Setengah-setengah guru dia kata sami', sifat basar. Dia kata sami'. Tapi almarhum pada dia tak kata sami', dia kata sama', supaya nak beza. Kalau sami' bukan jadi sifat, dia panggil isim wasaf. Wa huwas sami'ul basir. Sami' itu Allah yang mendengar, Allah yang bersifat dengan sama', tu sami'. Adapun sifat bukan sami', sifatnya sama'. Sam'un, tu sifat. Seperti yang putih. Yang putih tu bukan sifat. Kapah tu suatu perkara yang putih. Yang putih tu diri kapah, bukan sifat. Putih itu baru sifat kapah. Putih. Tu halus di dalam ilmu dah tu, halus dalam ilmu. Kalau kata sami' itu Allah yang bersifat dengan sifat sama, bukan sifat Allah iaitu sama' dia sifat sama', pendengar. Allah mendengar
dengan sifat sama, dengan sifat pendengar. Bukan Allah dengar dengan alat, dengan telinga, dengan lubang telinga, dengan behar yang ada dalam telinga, bukan. Allah mendengar dengan sifat pendengar, iaitu sifat sama bahasa Arab. Itu makna sama'. Begitu juga basar. Basar makna melihat. Allah melihat, Allah nampak perkara dengan sifat basar, bukan dengan biji mata. Dia melihat, dia nampak semua perkara hak jadi muta'allaq bagi basar tu dengan sifat basar. Sebab tu kita terjemah basar dengan mana melihat tak berapa tepat. Allah melihat dengan melihat, dia tak tepat. Allah melihat dengan sifat basar, dengan melihat. Maka ia ada hubung kait tu. Dia melihat perkara apa hak dia lihat. Dia dengar perkara apa, perkara hak dia dengar, perkara hak dia lihat, itu nama muta'allaq bagi samuk dan basar. Hubung kait samuk dengan basar, samuk mendengar, basar melihat, itu nama ta'alluq sifat nama dia. Kedua ni al-muta'alliqani, yang berta'alluq kedua-dua bi jami'il mawjudat, dengan sekalian perkara yang ada. Semua perkara ada, Allah melihat, Allah nampak. Tidak terdinding daripada Allah oleh satu dinding pun tak ada. Langit 7 lapis. Langit pertama, langit ke-7. Di antara tu ada langit 2, 3, 4. Di antara tu ada makhluk-makhluk, ada perkara di antara langit bumi. Adakah langit pertama mendindingkan langit yang kedua? Langit yang ketiga mendindingkan langit yang kedua? Tak boleh nak lihat sebab ada dinding, ada sekat. Tak ada. Wa ma tuwari minhu sama'un sama'a wala ardun arda. Bumi 7 lapis. Bumi pertama, bumi kedua mendindingkan bumi yang ketiga, bumi yang keempat, yang kelima mendindingkan bumi yang ketiga. Allah tak boleh lihat bumi yang ketiga sebab dia duduk sama tengah. Tak ada. Tak ada dinding ilmu Allah, tidak ada dinding sifat samuk dan basar Allah. Itu kata kita lemah nak faham. Macam mana tak ada dinding? Aku tak faham weh. Tengok macam mana nisbah dengan kita penglihat kita yang lemah ada dinding. Melihat Allah sempurna. Bila sempurna, tidak ada dinding. Tidak ada yang menghalang. Tidak ada yang menghalang. Kalau kita nak lari daripada Allah, nak menyembunyikan diri pada Allah, seperti burung puyuh menyembunyikan daripada kita lah. Adik-adik baru ni tak kenal puyuh, cara hidup puyuh. Kenal puyuh? Burung puyuh? Tak kenal. Hidup bandar. Kena hidup orang asli, hidup kok padang, kok sawah, boleh. Puyuh ni kita nak tangkap dia, kita halau dia supaya dia tak pergi jauh dan dia menyembunyikan diri daripada kita. Dia kena kita kata gajah. Bila kita jumpa dengan dia, nampak dia ada, kita kata gajah. Dia takut kepada gajah. Ada cerita tu, ada kisah dia dengan gajah. Satu. Tak payah pakai apa dipanggil terbih, alat-alat terbih ke. Kita bila dia terbagi, kita ikut tempat dia turun. Ikut tempat dia turun, dia menyembunyikan diri daripada kita dengan dia masukkan kepala dia di dalam lubang, di dalam rumput, punggung ekor dia duduk ke atas. Kita nak dia kata kita tak nampak sebab dia menyembunyikan mata kepala dia, punggung dia, belakang dia, kita nampak, boleh ambil lah. Mana bahasa petani kata duk tungging, nama dia. Duk bertungging, menusuk, menyembunyi tapi nampak bertungging.
Semacam budak menyembunyikan diri daripada orang tua lah, daripada kita orang tua. Dia bunyi tak lepas, tak terlepas. Dia sengkau kata lepas, maka dia menyembunyikan mata dia saja, dia tak nampak dah. Begitulah bila kita menyembunyikan diri daripada Allah, seperti puyuh itulah. Nak pergi susu kat mana? Kita masuk dalam tandas, tak nampaklah kita, tapi Allah nampak kita. Sebab dia tidak ada yang menghalang, tidak ada yang menghalang. Ini aliran Asy'ari. Muta'allaq samuk dan basar maujudan. Ada pun aliran Maturidi, sini satu tempat titik khilaf antara Maturidi dengan aliran Asy'ariyah Asy'ari. Maturidi dia kata muta'allaq bagi samuk hanya tertentu dengan masmu'at, tertentu dengan suara saja. Allah dengar suara. Adapun masjid Allah tak dengar. Kita Allah tak dengar. Allah dengarnya suara kita. Suara tak kira suara kita ke, suara buruh ke, suara kapal ke, suara bersentuh besi dengan besi ke, angin ke, jenis suara tidak ada beza. Yang nyaring ke, yang perlahan ke, semua Allah dengar. Adapun zat, batu, air, Allah tak dengar, bukan masuk di dalam muta'allaq bagi samuk. Itu lebih mudah faham. Hak Maturidi mudah faham, sebab kita pun dengar suara saja. Kita tak dengar. Adik-adik semua duk dengar sekarang, dengar saya ke dengar suara saya? Dengar suara tak, bukan dengar saya. Tapi bila bercakap, aku dengar baboli malam tu. Bercakap kata dengar baboli, hakikat tak dengar. Cuba dengar macam mana saya. Saya nak diam sebentar, apa dengar tengok. Boleh? Dengar tak? Tak dengar. Sebab zat bukan jenis didengar. Hak dengarnya suara. Tapi di dalam bahasa Arab semacam bahasa Melayu. Macam bahasa Melayu, dia kata aku dengar Zaid. Dengar Zaid. Aku dengar Umar, aku dengar Ali, aku dengar Osman. Boleh dengar kau Osman. Hakikatnya dengar suara Osman, dengar suara Ali. Itu Maturidi. Asy'ariyah Asy'ari dia pakai zahir. Bila dengar Osman lah. Nisbah dengan Allah, Allah dengar makhluk dia hak ada. Mana Allah dengar? Allah dengar langit, Allah dengar bumi, Allah dengar manusia, Allah dengar suara manusia, Allah dengar suara batu, dan Allah dengar diri batu sendiri Allah dengar. Itu Asy'ariyah. Dengar macam mana? Wallahu alam. Itu kena serah pada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya nak dengar perkara tu ada. Kalau perkara tak ada, hak tu tak masuk di dalam muta'allaq bagi samuk dan basar. Bukan makna tuli. Bukan makna tuli. Kerana perkara tu tak masuk di dalam ta'alluq dia. Allah tak lihat perkara tak ada. Itu bukan makna kekurangan. Kerana perkara tu tak masuk di dalam muta'allaq bagi basar. Kita ambil sikit lagi, boleh 10 minit atau 15 minit lagi habis sifat ma'ani. Kita masuk kepada sifat maknawiyah besok hari insya-Allah taala. Kalau kita nak break sekat ni, masa tu je 8 dah. Macam mana? Sekat ni ke macam mana? Takut lebih masa sangat. Boleh. Kerana tajuk kita ni panjang sikit, saya nak ringkas dalam masa 10 ataupun 15 minit. Kalau untuk nak faham betul-betul tu kena makan masa tak kurang pada 1 jam sampai 2 jam. Jarak antara setengah jam sampai pada 1 jam setengah atau 2 jam, baru boleh detail bila. Tajuk kita sifat kalam. Sifat kalam ni maknanya sangat-sangat panjang lah. Panjang. Kalau kita nak tengok isu lagi, isu Imam Bukhari dengan tuan guru dia macam mana tajuk sifat kalam, panjang tajuk dia supaya nak boleh faham.
Kerana perkara ni dimengelirukan. Lagi yang tak mengeliru tu pun jadi problem dah bagi kita. Hak ahli sunnah sendiri susah dah kita nak faham. Kerana dia dimengeliru oleh salafi, oleh mujassimah pula. Jadi satu masalah pula. Sebab tu jadi panjang bincangan dia. Walau bagaimanapun kita ambil basic boleh 15 minit insya-Allah taala. Satu daripada sifat kalam iaitu satu pada sifat ma'ani wal kalamul ladzi laisa biharfin wala saut wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilm minal muta'allaqat. Yang ketujuhlah daripada sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, nama dia iaitu panggil kalam. Kalam ini diterjemah oleh ulama-ulama Melayu kita di dalam kitab-kitab Melayu dengan kata berkata-kata. Almarhum pada terjemah dengan kata perkata. Maka yang dikandaki oleh ahli sunnah macam mana? Kita faham kat sini dulu. Fahamnya ahli sunnah kata wal kalamul ladzi laisa biharfin wala saut. Di sisi ahli sunnah menyabitkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Asal perkataan kalam makna dianya perkataan. Cakapan. Kita faham bahasa dulu. Kata takut tak faham istilah. Hak sebenarnya hari ni adik-adik pelajarnya mari nak faham, bukan nak faham ilmu, nak faham saya je baru. Saya bercakap macam mana, irama macam mana, faham kat situ je hari ni. Tak boleh faham ilmu lagi. Bahasa saya beza, jadi kena faham hak tu ya. Saya belajar dengan Syekh Nuruddin, nak boleh faham style dia, nak faham kandak dia, lama banyak bulan, 4-5-6 bulan baru nak boleh faham. Dengar ya, tunggu masuk majlis dia bercakap bahasa Indonesia pula. Saya pun orang petani tak berapa faham. Pas style dia pula, style banyak style pula Syekh. Susah nak faham, tak tahu apa Syekh dia kata, tak tahu. Lama nak boleh faham. Hari ni pun siapa ke hari ni pun saya boleh faham. Bila masuk majlis Syekh boleh faham 70, 80, 90, tak boleh faham 100%. Style dia tu kena faham dia dulu. Begitu juga saya faham adik-adik hari ni faham style saya ya. Apa dia kata pun aku tak faham. Faham hak tu ya baru hari ni. Istilah nama dia, faham istilah ya. Yang saya guna tu apa dia, faham hak tu je. Sebab tu susah jugalah. Sebab tu nak bagi faham dulu. Ada bagi kita berkata ni, maksud berkata bercakap. Maksud bercakap tu iaitu kita usaha mengeluarkan suara. Kita buka mulut, gerak lidah, gerak anak lidah supaya keluar suara bunyi butir kena huruf. Kena huruf A, B, C, D ke, kena huruf alif batak ke, kena huruf bahasa, ikutlah bahasa mana supaya bunyi suara yang boleh nak faham dia. Diri gerak mulut, gerak lidah tu nama dia berkata atau bercakap. Hak saya fahamlah. Hak tu istilah saya. Kalau kat sini faham macam lain, kena macam lain. Itu nama berkata atau bercakap, bersembang, berbual, katalah lebih kurang. Bila kita berkata, orang yang tak bisu dia keluar suara.
Tubik suara, bunyi, boleh dengar, boleh faham suara dia tu. Suara yang kita dengar, yang bunyi tu, nama dia bahasa Melayu panggil perkataan. Bahasa Melayu. Hak saya faham dan istilah saya, itu nama perkataan. Dia panggil juga cakapan. Cakapan dia panggil, perkataan pun dia panggil. Kemudian masuk kepada hak kita. Ulama daripada ulama-ulama ataupun dia bagi firqah Islamiyah ini, di dalam tajuk ni ada perselisihan tajuk kalam, iaitu adakah ada bagi Allah perkataan yang didengar. Kat situ tu saja. Allah adakah suara dia hak kita boleh dengar? Boleh dengar suara dia, ada huruf, ada suara, boleh dengar. Semacam kita dengar suara sama kita lah. Macam saya sekarang, saya buka mulut dan keluar suara, adik-adik boleh dengar kan? Dengar suara. Saya buka mulut cakap ni nama bercakap, berkata. Suara saya yang didengar itu nama perkataan. Nama dia kalam saya. Kalam saya. Apa kalam saya? Cakapan saya yang didengar. Maka adakah bagi Allah ada cakapan dia boleh didengar? Situ. Maka di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia menyabitkan ada cakapan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata sifat kalam namanya. Ada cakapan Allah, ada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercakap, tu tak ada khilaf. Allah bercakap. Allah bercakap dengan mereka, Allah bercakap dengan Nabi Musa, Allah bercakap dengan hamba-hamba dia, Allah bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bercakap. Bercakap tu bahasa Arab panggil taklim. Taklim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa, bercakap. Banyak Allah, tetap Allah bercakap dengan Nabi Musa. Allah bercakap dengan malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bercakap dengan malaikat dia. Satu. Yang kedua, bila Allah bercakap, adalah cakapan Allah. Cakapan Allah. Maka cakapan Allah ni ada huruf ke? Ada suara ke? Ada dulu ke? Ada kama dia ke? Kat situ pula Ahlus Sunnah kata Allah ada bagi dia cakapan allazi laisa biharfin wala saut, yang bukan huruf dan bukan suara. Bukan huruf. Kalam Allah tak ada huruf, tak ada suara. Bukan ada huruf seperti kita, bukan ada suara seperti kita, ada tar dulu, ada tar kama dia, bukan. Kalam Allah qadim. Kalam Allah qadim. Bila qadim, tidak huruf, tidak suara, tidak tar dulu, tidak tar kama dia. Kalau ada dulu, ada kama dia, itu baru. Bila ada, hilang, itu baru. Macam suara saya yang duk dengar, hak tadi lepas dah. Hak dengar sekarang baru ke hak tadi? Hak baru. Habis dah. Mari pula baru pula. Bila huruf suara, ya baru bertukar. Suara kalam perkataan Allah baru begitu kan? Bukan. Kalau baru begitu bukan sifat Allah. Kita duk berjaga, tempat bincang kita, tajuk kita, maudhu' kitanya sifat bagi Allah. Sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hak nama perkataan.
Kita ahli sunnah menyabit sifat bagi Allah hak nama perkataan ada. Tapi kataan bukan huruf suara. Kalam ni kataan ni qadim. Tidak ada permulaan baginya, bukan baharu. Ada pun yang didengar oleh Nabi Musa, yang didengar oleh malaikat, yang didengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu huruf suara perkataan Allah, tapi bukan suara Allah, bukan huruf itu hak keluar daripada zat Allah. Bukan. Huruf suara yang didengar itu iaitu makhluk Allah. Allah cipta, Allah mengadakan suara pada udara, pada angin. Bila ada suara tu, malaikat boleh dengar, Nabi Musa boleh dengar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh dengar. Yang dengar suara hak baharu, bukan sifat Allah. Sebab suara tu bukan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Suara yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suara itu menunjuk kata ada perkataan bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Kata Allah yang qadim itulah nama kalam, yang bukan huruf, bukan suara. Dinama pada istilah ilmu usuluddin nama kalam ismi, kalam nafsi. Ulama ahli sunnah buat banding. Dia buat contoh. Adakah kalau di soal, adakah di sana cakapan yang bukan huruf, bukan suara? Ulama ahli sunnah jawab, ya ada. Bandingannya seperti kita. Kita pun ada kalam yang bukan huruf, bukan suara. Perkataan yang bukan huruf, bukan suara. Kita ada. Macam mana? Iaitu kalam kita hak nafsi. Kalam kita hak bangsa dalaman kita. Itu nafsi, hak pasal zat, bukan hak keluar mari. Hak keluar mari ni dia panggil kalam lafzi. Bila keluar kalam lafzi ni dia jadi huruf suara. Hak tak keluar lagi tu, itulah nama kalam nafsi, bukan huruf suara. Ada di ramai-ramai ni banding contohnya. Hak dok dengar ni ada dok cakap ke? Tak ada bercakap dak. Tapi ada di dalam hati masing-masing ada cakapan. Saya tahu. Saya tahu perkara gaib. Ada kalam nafsi. Setengah di dalam ramai-ramai ni ada kalam nafsi dia. Saya tak faham apa yang Babali dok menyampai. Huruf suara dah. Tak ada siapa dengar, tapi saya tahu, saya dengar. Dalam perut adik ni, ya tahu aku tak faham. Aku nak duduk majlis ya, nak ambil fadilah dari majlis ya. Ada kalam nafsi dia, bukan huruf, bukan suara. Tak ada huruf. Tak bahasa Melayu pun bukan, bahasa Arab bukan. Tak faham ya. Orang Melayu kalau terjemah tak faham. Kalau Inggeris, no pun tak tahu, saya pun tak faham Inggeris. Begitu dia panggil nama kalam nafsi, cakapan dalaman. Saya terjemah cakapan dalaman. Tidak berhuruf, tidak suara. Itu sifat bagi kita, sifat bagi Allah. Nama dia itu sifat kalam. Nama itu laisa biharfin wala sautin, bukan huruf, bukan suara. Itulah secara ringkasnya. Adapun di sisi musyabbihah, Allah ada cakapan dia berhuruf, bersuara yang qadim. Tu kalau pergi kat situ panjang lagi lah.
Dia menyabitkan cakapan ada di dalam zat Allah qadim, now, bahru, afrad dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf suara yang Nabi dengar tu qadim, sedia kala. Qul huwallahu ahad tu sedia kala. Sebab tu bila ditulis di kertas Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, hak duk di kertas pun qadim. Sebab nama kalam Allah. Kalam Allah qadim, Qul huwallahu duk di kertas pun qadim juga. Itu sampai kepada peringkat tu mujassimah, musyabbihah, salafiyah. Sangat-sangat nyata salahnya. Dia menyabitkan qadim kalau yang baru. Kertas jadi baru, tulisan baru, kata qadim. Benda baru dia kata qadim. Salah. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, Qul huwallahu ada pada kertas ini nama perkataan Allah yang baru, yang menunjuk di atas ada kalam nafsi yang qadim. Qul huwallahu hak qadim, hak ada pada Allah, hak nama kalam nafsi, bukan huruf suara. Hak ni tunjuk, nama hak ni dal, hak sana madlul. Begitulah lebih kurang. Sebab nak panjang tak boleh dah. Kalau nak detailnya, kena pakai masa 1 jam lah paling kurangnya. Begitu lebih kurang. Maka sifat kalam ini wa yata'allaqu, dan dia bertakluk ia bima yata'allaqu bihil ilm, dengan apa yang bertakluk dengan dia oleh ilmu minal muta'allaqat, iaitu kalam nafsi ini, kalam perkataan ini dia ada hubung kait dengan perkara wajib. Yakni cakapan Allah ada hak menunjuk di atas hak wajib, menunjuk di atas dia saja Tuhan, la ilaha illallah. Ada menunjuk di atas mustahil, ada menunjuk di atas perkara yang tak terima ada. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Ada menunjuk di atas mattakhadallahu min walad, Allah tak ambil anak. Itu nama kalam yang menunjuk di atas mustahil. Ada kalam yang menunjuk di atas perkara yang harus. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu nama muta'allaq bagi ilmu, muta'allaq bagi kalam. Kalam ada dia cerita, ada cakapan yang beri faham perkara wajib, beri faham perkara mustahil, beri faham perkara yang harus. Kita boleh faham daripada kalam tu, daripada cakapan itu. Nama dia ta'alluq kalam. Nama dia ta'alluq dilalah ataupun dalalah. Ta'alluq ilmu nama ta'alluq inkishaf. Ta'alluq qudrat nama ta'alluq ta'thir. Ta'alluq ilmu nama ta'alluq inkishaf. Ta'alluq kalam ta'alluq dilalah nama dia. Makna ilmu dia mengetahui, qudrat dia mengkesankan, nama ta'thir. Ta'alluq kalam kita boleh faham daripada dia sesuatu perkara, nama ta'alluq dilalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Thumma sab'u sifatin tusamma sifatin ma'nawiyyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari pagi sampai ke malam ini, alhamdulillah setiap hadir pun ramai dan sanggup memanfaatkan masa yang akan kita bersama-sama. Jadi insyaAllah pengajian kita akan bersambung pada hari esok tempat ini juga pukul 8 sehingga lagi hari. Jadi kita minta semua pun hadir seperti hari ini insyaAllah. Terima kasih banyak juga kepada protokol yang datang. Saya kutip sahabat dan betul-betul pun ada seperti di dalam Quran
Pagi tadi nampak dari Terenggau yang datang mereka ini perjalanan 2 jam 3 jam. Kami Allah beri kekuatan untuk menutupnya. Dan ada juga dari Kinaru, ini dari mana Kapis Wolverine, dan juga tadi pagi ada dari Mai, juga dari Papa ataupun Kinaru. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi nanti besok. Terima kasih pihak masjid dan semua penganjur yang terlibat. Bertemu lagi dan bersambung besok. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.